Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami ucapkan kepada pensyarah bagi kursus KPS 3014 Group L, Dr. Abu Bakar bin Yusof serta rakan-rakan sekalian. Kami daripada kumpulan 17 akan membentangkan kajian kami yang bertajuk Pengurusan Bilik Darjah. Sebelum pembentangan dimulakan, berikut merupakan ahli kumpulan 17 yang terdiri daripada 6 orang ahli. Berkaitan topik kajian yang dipilih, terdapat 8 kandungan yang akan diperincikan sewaktu pembentangan pada kali ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Syamimi Syafiqah binti Abdul Hamid akan membentangkan tentang topik pengenalan bagi pengurusan bilik darjah pada kali ini. Baiklah, untuk subtopik yang pertama iaitu pengenalan bagi pengurusan bilik darjah, di mana tujuan pengurusan bilik darjah ialah bagi mewujudkan suasana dan susunan fizikal bilik darjah yang kondusif bagi membentuk dan memelihara tingkah laku murid yang baik dan akhirnya dapat menyumbang kepada kelancaran proses penyampaian ilmu demi menghasilkan pengajaran yang lebih cekap dan juga berkesan. Malah, ianya juga melibatkan penyediaan ruang aktiviti secara berkumpulan bagi menarik minat pelajar untuk belajar dan berbincang bersama-sama bagi suatu subtopik yang mereka tidak ketahui. Kerana pendekatan secara berkumpulan ini mampu untuk mengaktifkan minda agar kekal fokus di dalam kelas. Selain itu, guru perlulah mengurus bilik darjah dengan memastikan para pelajar menjalankan tugas-tugas mereka mengikut jadual bertugas serta patuhi peraturan bilik darjah supaya aktiviti PDP kian kondusif. Kajian ini dilakukan secara amnya ialah untuk mengetahui maksud yang lebih mendalam bagi kepentingan pengurusan bilik darjah di sekolah dengan betul serta cara pelaksanaannya supaya ianya boleh dijadikan contoh kepada bakal-bakal guru, khususnya bakal graduan seperti kami. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Aina Afifah binti Syarul Anwar akan membentangkan tentang penyataan masalah bagi pengurusan bilik darjah. Bilik darjah merupakan satu tempat di mana murid banyak menghabiskan masa mereka menimba ilmu dan melaksanakan aktiviti-aktiviti pembelajaran. Ia juga merupakan medan perjuangan bagi seorang guru dalam melaksanakan peranan dan tanggungjawabnya sebagai seorang pendidik. Guru akan mengalami kesukaran dalam mengendalikan pengurusan bilik darjah kerana pengurusan bilik darjah ini merupakan satu kemahiran yang sukar dikuasai walaupun pelbagai teori dan teknik telah diaplikasikan untuk menguruskan bilik darjah. Pengurusan bilik darjah yang kurang berkesan akan menyebabkan guru menghadapi beberapa masalah dalam bilik darjah. Masalah tingkah laku dan disiplin murid merupakan antara masalah utama yang sering dihadapi oleh guru. Kebanyakan masalah disiplin berlaku kerana suasana persekitaran bilik darjah tidak menarik menyebabkan murid kurang melibatkan diri dalam proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Maka, dengan itu, guru perlu memainkan peranan sebagai pengurus bilik darjah dengan merancang pelbagai inisiatif dalam melaksanakan pengurusan bilik darjah yang berkesan. Guru mempunyai keupayaan untuk memberi kesan kepada tingkah laku murid serta kualiti pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. Guru juga bertanggungjawab dalam penyediaan fizikal bilik darjah yang sesuai dengan proses pengajaran dan pembelajaran murid kerana pengurusan bilik darjah ini bukan sahaja merangkumi kepada kewajipan menguruskan aktiviti pengajaran dan pembelajaran tetapi juga menstrukturkan susunan atau fizikal bilik darjah dan memupuk komunikasi dan interaksi antara murid dan guru. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Sarah Najwa binti Husaini. Kajian pengurusan bilik darjah ini bertujuan untuk mencapai 3 objektif iaitu mengenal pasti faktor-faktor yang terdapat dalam pengurusan bilik darjah yang sesuai mengikut PAK 21, melihat pelaksanaan faktor dalam pengurusan bilik darjah yang berkesan di sekolah dan mengkaji peranan guru dan murid dalam pengurusan bilik darjah yang lancar dan berkesan. Seterusnya, kajian ini dijalankan adalah untuk menjawab 3 persoalan iaitu apakah faktor-faktor yang terdapat dalam pengurusan bilik darjah yang menepati dan sesuai mengikut PAK 21. Yang kedua ialah bagaimanakah pelaksanaan faktor dalam pengurusan bilik darjah di sekolah dan yang ketiga ialah siapakah yang bertanggungjawab dalam kelancaran dan keberkesanan pengurusan bilik darjah di sekolah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Umairah binti Ismail akan membentangkan topik faktor kajian dan juga pelaksanaan faktor kajian.
Kita teruskan dengan faktor kajian yang pertama, iaitu faktor pentadbiran, di mana definisi pentadbiran adalah sebuah konsep yang penting dalam pengurusan awam dalam masyarakat sivil. Dalam sesebuah organisasi, perlulah mempunyai sistem pentadbiran yang mantap dalam memastikan kelangsungan organisasi tersebut berjalan dengan lancar, tidak kira sama ada organisasi yang besar maupun organisasi yang kecil. Sebuah organisasi juga akan menjadi lebih teguh sekiranya mempunyai sistem pentadbiran yang baik dan diketuai oleh individu yang bertanggungjawab. Sebagai contoh, dalam bidang pendidikan, pentadbiran diterajui oleh dua kementerian, iaitu Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) yang bertanggungjawab dalam sistem pentadbiran prasekolah, pendidikan rendah, pendidikan menengah dan juga pendidikan lepasan menengah. Kewangan yang baik juga dapat memajukan sesebuah pentadbiran bagi suatu organisasi, dan wujudnya kewangan ini bagi pengurusan bilik darjah juga sangat memberi banyak manfaat kepada bilik darjah dan juga para pelajar. Faktor yang kedua pula ialah faktor susunan fizikal bilik darjah, di mana persekitaran bilik darjah amatlah memainkan peranan yang penting bagi memastikan para pelajar berada dalam keadaan yang paling selesa bagi menjalani sesi pembelajaran tersebut. Dalam penyusunan bilik darjah ini, banyak perkara yang perlu diutamakan, sebagai contoh susun atur meja dan kerusi, saiz badan dan juga ketinggian murid. Sebagai contoh juga, penyusunan bilik darjah yang bagus adalah mengikuti cara pembelajaran abad ke-21, di mana penyusunan tersebut dilakukan secara berkumpulan. Misalnya, elemen meja dan kerusi disusun secara berkumpulan antara 4 hingga ke 5 orang mengikut kebolehan dan menjalankan aktiviti berkumpulan secara kolaboratif. Tugas utama guru ialah sentiasa memastikan keadaan pelajar berada dalam keadaan yang cemerlang sebelum memulakan sesi pembelajaran. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Wan Anis Afikah dan saya akan menerangkan tentang faktor pusat pembelajaran. Pusat pembelajaran ialah bahagian bilik darjah yang diketepikan khusus untuk tujuan membantu pelajar meningkatkan kebolehan mereka atau memperoleh maklumat baru. Pusat pembelajaran boleh membantu pelajar mengaplikasikan perkara yang telah mereka pelajari melalui pengalaman praktikal dan pengubahsuaian. Pusat pembelajaran akan menggunakan amalan yang sesuai dengan perkembangan, seperti membersihkan diri mereka sendiri untuk menyemai rasa tanggungjawab dalam diri pelajar, atau menggunakan teka-teki bagi menggalakkan kanak-kanak menggunakan kaedah pemikiran yang pelbagai akan membantu perspektif mereka yang menyeluruh. Kedua-dua pihak iaitu guru dan pelajar mempunyai peranan masing-masing dalam mentadbir kemudahan pembelajaran. Sebagai contoh, guru mesti mengatur dan menetapkan jadual waktu untuk pelajar menggunakan pusat pembelajaran serta menyusun senarai sumber dan peralatan yang ada di sana. Manakala murid pula dikendaki mengikut arahan guru semasa menggunakan pusat pembelajaran. Seterusnya, faktor bahan pembelajaran. Bahan ajar ialah segala sesuatu yang digunakan dalam pengajaran merangkumi alatan dan isi pelajaran. Guru mungkin menjadikan pelajaran mereka benar-benar menarik dan lebih penting untuk murid dengan menggunakan beberapa artikel atau bahan untuk menyokong penggambaran lisan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syakir Zufairi bin Husin. Seterusnya kita beralih kepada faktor kajian yang kelima, iaitu faktor sumber pembelajaran. Okey, sumber pembelajaran ialah sebarang bahan yang digunakan dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran PDP dalam bilik darjah. Dengan adanya sumber pembelajaran, kualiti proses pengajaran dan pembelajaran PDP dapat ditingkatkan melalui penggunaan sumber pendidikan yang baik serta memudahkan pembelajaran dan menarik minat para pelajar. Terdapat beberapa jenis sumber pengajaran dan pembelajaran yang boleh membantu guru dalam proses pengajaran. Perkara ini dapat diklasifikasikan kepada 3 jenis, iaitu sumber bahan bercetak, bahan elektronik dan bahan maujud. Bagi demografi kajian ini pula, kajian ini melibatkan seorang responden yang merupakan seorang guru bahasa Inggeris, iaitu Pegawai Pendidikan DJ41 di Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Alauddin Riayat Shah 1 Muar. Beliau telah berkhidmat selama 7 tahun dan juga beliau memegang tanggungjawab sebagai seorang guru kelas tingkatan 4 di Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Alauddin Riayat Shah 1.
Bagi pelaksanaan faktor kajian yang pertama iaitu faktor pentadbiran, pelaksanaan faktor pentadbiran ini sangat penting dalam menguruskan organisasi di dalam bilik darjah kerana dengan adanya organisasi, sebuah pentadbiran akan menjadi lebih lancar dan tersusun. Ini juga dapat mengelakkan sebarang permasalahan di dalam sebuah pentadbiran seperti penindasan kuasa atau penyalahgunaan kuasa dalam bilik darjah. Guru kelas kebiasaannya akan menjadi individu yang mentadbir bilik darjah tersebut dan mengawasi serta memberi tunjuk ajar kepada murid-murid lain. Sebagai contoh, organisasi yang selalu diguna pakai di dalam bilik darjah ialah organisasi kelas di mana terdapat guru kelas, ketua kelas, penolong ketua kelas, setiausaha, bendahari dan ahli jawatan kuasa subjek-subjek. Namun, organisasi kelas akan berubah mengikut masa yang ditetapkan, membolehkan semua murid berpengalaman memegang jawatan dan memperbaiki diri mereka untuk menjadi pemimpin yang lebih baik. Pemilihan penempatan murid juga adalah berdasarkan tahap pendidikan murid-murid setiap tahun. Misalnya, murid yang mempunyai tahap pendidikan yang cemerlang akan ditempatkan di kelas pertama dan diseimbangkan dalam kuantiti jantina lelaki dan perempuan. Kesannya, murid dapat bergaul antara satu sama lain tidak mengira tahap pendidikan yang cemerlang sekiranya kaedah mentor digunakan oleh setiap guru. Dari segi kewangan pula, akan diperolehi dari kutipan kelas, PIBG dan juga sumbangan ibu bapa, membolehkan murid-murid dan guru menggunakan duit tersebut bagi memajukan keadaan bilik darjah. Kesannya, sesi pembelajaran dan pengajaran di dalam bilik darjah akan berlangsung dalam keadaan yang sangat kondusif dan sesuai untuk murid-murid tersebut. Kesimpulannya, guru haruslah memandang serius akan sistem pentadbiran di dalam kelas bagi memastikan pencapaian akademik murid-murid sentiasa meningkat dari masa ke semasa. Baiklah, bagi pelaksanaan faktor kajian yang seterusnya ialah faktor susunan fizikal bilik darjah, di mana ianya boleh dilihat dari pelaksanaan pelbagai aspek iaitu kedudukan susunan murid, kebersihan, keselesaian ruang serta hiasan bilik darjah. Di mana pelaksanaan ini juga amat menitikberatkan kedudukan susunan murid di dalam bilik darjah, di mana pelajar perlu berada dalam kedudukan berkumpulan. Kerana strategi ini amat berkesan untuk meningkatkan kefahaman dan komunikasi murid ketika belajar, kerana murid-murid boleh berbincang dengan rakan semeja setelah tamat sesi pembelajaran. Selain itu, guru juga perlu bijak mengelola kedudukan murid di dalam kelas mengikut faktor jantina, fizikal badan murid, penglihatan murid dan juga tingkah laku murid, supaya penyampaian ilmu itu dapat berjalan dengan lancar dan senang diterima oleh murid-murid. Kerana segala halangan dalam menerima dan memahami ilmu yang disampaikan guru itu dapat diterima dengan mudah tanpa sebarang gangguan dari murid-murid lain. Seterusnya, seorang guru juga boleh memaksimalkan ruang bilik darjah sebaik mungkin dengan mengambil kira keluasan bilik darjah, susun atau perabot dan peralatan lain yang perlu disesuaikan dengan aktiviti pengajaran dan pembelajaran mengikut tahap prestasi akademik murid. Seterusnya, guru juga boleh mengawal kebersihan bilik darjah dengan menetapkan jadual kebersihan yang perlu dipatuhi oleh murid-murid di dalam bilik darjah. Kerana bilik darjah yang mempunyai kebersihan pada tahap yang optimum mampu menarik minat murid untuk berada di dalam kelas, kerana kebersihan fizikal itu boleh mempengaruhi kebersihan mental dan jiwa manusia. Selain itu, hiasan bilik darjah juga perlu dititikberatkan bagi mewujudkan suasana yang ceria di dalam bilik darjah. Dengan itu, murid perlu diberikan kebebasan untuk menghias bilik darjah dengan nasihat dan pandangan daripada guru. Melalui cara ini, murid merasakan bahawa mereka boleh dipercayai dan dihargai serta dapat memupuk nilai bertanggungjawab di kalangan murid-murid. Dengan adanya kesefahaman dan kepercayaan antara guru dan murid, hubungan interpersonal yang baik antara murid dengan guru juga dapat dibina. Bahkan, kesefahaman antara murid dan guru juga menjadi lebih baik dan serba sedikit memudahkan guru untuk memahami dan mengawasi tingkah laku murid-murid di dalam bilik darjah. Oleh itu, guru boleh melaksanakan sesi pengajaran dengan lancar kerana adanya kerjasama dari murid-murid di dalam bilik darjah. Kesimpulannya, sebagai seorang guru, hendaklah mengetahui apakah itu pengurusan bilik darjah dan cara menguruskannya supaya dapat mewujudkan suasana bilik darjah yang sesuai dan kondusif mengikut peredaran masa. Selain itu, guru juga perlu bijak dalam pengurusan bilik darjah supaya masalah dalam proses pengajaran dan pembelajaran dan juga masalah disiplin dalam bilik darjah dapat dikurangkan.
Faktor pusat pembelajaran. Pelaksanaan pusat pembelajaran di sekolah adalah seperti terdapatnya jadual khusus bagi guru dan pelajar bagi pengurusan pusat pembelajaran dalam bilik darjah bagi memastikan terdapat kelancaran dalam pengurusan bilik darjah dan mengikut spesifikasi pembelajaran yang ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran. Penyediaan dan pelaksanaan pusat pembelajaran ini haruslah memfokuskan kepada sesuatu supaya tidak menimbulkan kekeliruan kepada pelajar. Sebagai contoh, bahan-bahan yang terdapat di pusat pelajaran haruslah difokuskan untuk mengetahui dan mengasah kemahiran yang guru mahu pelajar-pelajar belajar dan mahir. Kaedah pengajaran menggunakan teknologi dapat meningkatkan sistem pengajaran dan pembelajaran ke arah yang lebih berkualiti dengan kemudahan keberkesanan penyampaian maklumat. Penggunaan Information Communication Technology ICT seperti LCD projector, PowerPoint, email dan e-learning diguna pakai dalam pembelajaran. Penggunaan ICT juga mampu melahirkan pelajar-pelajar yang berpengetahuan, mempunyai daya pemikiran yang kreatif dan kritis, berdaya saing dan celik komputer. Seterusnya, pelaksanaan bahan pembelajaran dapat dilaksanakan dengan membudayakan kaedah pembelajaran berpusatkan murid dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Berdasarkan temu bual bersama responden mengatakan kaedah pembelajaran berpusatkan murid ini masih relevan sehingga kini. Maka dapat dilihat bahawa pendekatan pembelajaran berpusatkan murid ini dapat memberi peluang kepada murid untuk melibatkan diri mereka secara aktif dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Kaedah ini juga akan diberi kebebasan kepada mereka untuk menentukan bahan pembelajaran mereka sendiri. Melalui kaedah ini juga, guru perlu merancang persediaan bahan bantu mengajar dengan lebih baik dan berkesan agar guru dapat membimbing dan melatih setiap murid mencari penyelesaian terhadap suatu masalah melalui pelbagai teknik menggunakan pengetahuan dan kemahiran mereka dengan bantuan alat mengajar yang sesuai. Guru menggunakan strategi ini untuk memberi kebebasan kepada murid, melakukan pembelajaran kendiri serta meningkatkan motivasi dan minat murid dalam proses pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah. Malah, ia juga akan memberi kelebihan kepada murid untuk membina kefahaman mereka terhadap sesuatu topik yang diajar bagi mencabar daya pemikiran mereka secara kritis dan kreatif serta menjana idea-idea baru bagi melahirkan murid yang berdikari dan mahir menyelesaikan masalah. Seterusnya, guru boleh mengaplikasikan teknologi maklumat dan komunikasi dalam bahan pembelajaran mereka. Kita dapat melihat bahawa bahan pembelajaran hari ini berbeza dari masa lalu, dari bahan berasaskan papan dan kapur kepada penggunaan komputer atau bahan elektronik lain. Bahan pembelajaran yang dibantu oleh komputer dilihat sebagai kaedah pengajaran yang berkesan, yang mungkin dapat menarik minat murid untuk belajar. Ia juga mempunyai kesan yang besar terhadap kemahiran dan kreativiti guru. Pada masa yang sama juga, dia akan membuka peluang kepada mereka untuk menggunakan pelbagai bentuk bahan pembelajaran seperti bahan berasaskan multimedia. Bahan berasaskan multimedia ini merangkumi pelbagai jenis unsur media seperti teks, grafik, animasi, audio dan video. Guru mengintegrasikan pelbagai unsur multimedia dalam pembelajaran mereka untuk mewujudkan suasana bilik darjah yang lebih menarik, interaktif dan seronok. Ini akan menyebabkan murid lebih cenderung untuk mengambil bahagian dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran dan juga membantu mereka untuk mengingati apa yang dipelajari. Tambahan pula, bahan berasaskan multimedia ini juga membolehkan murid menggunakan pelbagai teknik pembelajaran tanpa terikat kepada satu teknik yang sama kerana setiap murid mempunyai tahap kognitif dan keupayaan yang berbeza. Maka, murid dapat mempelbagaikan kaedah pembelajaran mereka mengikut kesesuaian mereka. Okey, seterusnya kita beralih kepada dapatan kajian yang terakhir iaitu pelaksanaan faktor kajian bagi faktor sumber pembelajaran. Pelaksanaan faktor sumber pembelajaran ini adalah penting. Oleh itu, guru-guru haruslah menjadi lebih kreatif dalam menarik minat pelajar melalui pelbagai cara sekalipun. Untuk menyediakan bahan-bahan yang sesuai dalam sesuatu situasi, pengajaran dan pembelajaran itu, guru hendaklah memproses bahan-bahan tersebut sebelum ia digunakan. Beberapa langkah boleh digunakan, umpamanya proses memilih, mengolah, membina, menggunakan dan menilai. Seterusnya, sumber bahan pengajaran dan pembelajaran haruslah mengandungi unsur-unsur yang berkaitan dengan falsafah pendidikan. Pemilihan bahan-bahan haruslah bermatlamatkan kepada pendidikan dan pembentukan individu yang menyeluruh dan bersepadu.
Baiklah, kita teruskan dengan bahagian perbincangan. Didapati bahawa kesemua faktor terbukti memainkan peranan yang sangat besar dalam melancarkan pengurusan bilik darjah. Faktor pentadbiran memainkan peranan dalam menentukan spesifikasi ahli dalam sesebuah bilik darjah, di mana ia mendorong kepada hubungan baik antara setiap ahli dalam bilik darjah. Faktor susunan fizikal bilik darjah dapat mewujudkan suasana dan persekitaran yang harmoni dan positif, di mana ia juga mampu meningkatkan tahap akademik murid kerana memudahkan guru untuk bergerak dan memantau pelajar di segenap bilik darjah. Faktor pusat pembelajaran dapat menggalakkan interaksi sosial dan kerjasama antara murid. Faktor bahan pembelajaran merupakan bahan bantu mengajar BBM dapat memudahkan murid untuk memahami dan menerima pembelajaran yang disampaikan. BBM yang digunakan mampu memberikan rangsangan dan minat kepada pelajar di samping mencetuskan idea pelajar berkenaan topik yang diajar oleh guru. Yang terakhir ialah faktor sumber pembelajaran memfokuskan kepada guru untuk tidak bergantung sepenuhnya kepada buku teks semata-mata, malah haruslah dipelbagaikan untuk meningkatkan kefahaman murid dalam pembelajaran, di samping meningkatkan tahap keyakinan guru. Secara keseluruhannya, aspek pengurusan bilik darjah ini amatlah penting bagi memastikan kelancaran pembelajaran terutama di dalam bilik darjah. Hal ini demikian kerana dengan wujudnya pentadbiran yang mantap, susunan fizikal bilik darjah yang teratur dan pusat pembelajaran yang efisien sangat memberi impak yang besar terhadap pengurusan bilik darjah ini. Selain itu, bahan dan sumber pembelajaran yang sesuai juga dapat memantapkan lagi sesebuah bilik darjah kerana dapat memudahkan sesi pembelajaran dan pengajaran yang akan dijalankan. Jadi, semua pihak haruslah memainkan peranan masing-masing agar dapat menaikkan lagi sistem pendidikan di Malaysia. Misalnya, guru-guru dan ibu bapa seharusnya berganding bahu dalam meningkatkan sistem pendidikan terutama di sekolah bagi melahirkan murid-murid yang cemerlang dalam semua aspek. Dan melalui kajian yang telah dilakukan ke atas pihak sekolah, terbuktilah bahawa pengurusan bilik darjah ini merupakan salah satu aspek yang utama yang perlu dititik beratkan bagi mewujudkan sistem pendidikan yang terbilang. Sekian saja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.